Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala haula wala quwwata illa billah. Kita Sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala. Bermula hikmah situ. Bermula hikmah yang demikian itu supaya menunjuk demikian ma'ani yang baharu atas wujud ma'ani ta'ala yang qadimah, yang berdiri ia dengan zatnya pada azali dan tiada bercerai daripadanya hingga abad, maka faham olehmu akan ini. Dulu atas dikata, tapi hendaklah engkau i'tikadkan sebagai i'tikad yang jazam bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan akan beberapa sifat ma'ani, ya, maknan satu dipanggil. Ma'ani itu kalimah jamak daripada maknan. Maknan, maknayani, ma'ani. Mana beberapa perkara yang mawujud, ya, itu dipanggil maknan. Satu makna, mana satu sifat yang mawujud, yang ada pada diri kita. Kemudian di sini dia panggil sebagai gambaran untuk menjadi dalil ma'ani yang ada pada Allah SWT. Mana ma'ani yang ada pada makhluk dipanggil mazhar, cermin, untuk memandang ma'ani Allah Ta'ala yang qadimah, yang sedia kala, yang hakiki. Adapun kita ini sementara majaz sandar je. Ya. Seperti segala hambanya, dan dinamakan akan dia seperti nama ma'ani yang qadim. Sebab ma'ani kudrah. Allah Ta'ala ada kudrah, kita ada kudrah. Ada kudrah kita. Allah Ta'ala ada iradah, kita ada iradah. Ada, tapi sama tak sama, ya. Iradah ma'ani ta'ala qadimah, mana sedia kala, mala awwala lahu, benda yang tidak didahului oleh ketiadaan, tak ada awal, maksudnya sedia kala. Maknanya apa? Ma'ani Allah Ta'ala adalah asliyah. Adapun ma'ani pada makhluk kita ni dipanggil aridah, yang baru datang. Kudrat kuasa kita itu pun sekejap je, kan? Masa umur 30, 40 gagal lagi. Bila 70 dah lain macam, dah pun merangkak macam biawak. Dalam merangkak macam biawak. Jangan mampu ibu. Kejap lagi malaikat maut terik, habis terus. Itu makni yang ada pada makhluk. Mana sifat dia apa? Arid. Apa mana arid? Baru datang, habis. Ilmu asal ni tak ada. La ya'lamu syai'ah. Kalau apa ibu tu la ya'lamu, satu benda tak tahu tuan. Tu benang pun tak ada, apa tak tahu. Tuan beri sedikit ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Ketahui ilmu melainkan sedikit. Lepas tu tuan tarik balik. Kadang belum mati lagi dah nyanyuk. Dia dah makan ke tak makan macam. Tu tuan tunjukkan, ya, bahawanya perbezaan antara ma'ani yang qadimah dengan ma'ani yang hadisah. Ya, sifat ma'ani yang sedia kala, yang betul, ya, yang hakiki, sifat ketuhanan, dengan ma'ani yang baru ni yang bersifat dengan baharu dan akan binasa. Ya, hikmah dia apa? Ini masuk ni. Hikmah dia supaya menunjuk, maknanya ma'ani kita menunjuk kepada ma'ani yang ada pada Ta'ala. Ma'ani pada kita dipanggil dal, ma'ani yang pada Tuhan dipanggil madlul, ya, ataupun dipanggil cermin. Ma'ani makhluk ini, kudrat, iradat, ilmu, hayat, ya, sifat makhluk ni menunjuk kepada yang qadimah, yang sedia kala. Itulah Allah Ta'ala. Habis. Lepas tu bila kenal diri, dia kenal akan Tuhannya. Setengah daripada makna dia. Bila kenal akan ma'ani yang ada pada dia, maka dia kenal lah ma'ani yang ada pada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan tiada bercerai daripadanya hingga abad. Hingga abad mana? Hingga selama-lamanya. Itu ma'ani yang ada pada Ta'ala. Kudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ma'ani itu. Dan banyak lainan yang disebut. Kemudian bermula dalil wujudullah Ta'ala. Ini dalil yang ketiga, wajib yang ketiga. Wajib syar'i dalam tiap-tiap sifat ada 3. Ya, wujud contoh sini. Apa wajib yang pertama? Wajib an ta'taqida bi anna Allah Ta'ala
wujud maujudun, ya, sebagai wujudan hakikian. Mana wajib kita beriktikad bahawa Ta'ala bersifat dengan wujud. Wajib. Wajib yang kedua, bahawa kita nafikan bahawa sifat lawan bagi wujud apa? Al-adam. Ya, al-adam tengah dikatakan mimma yastahilu ala Allah Ta'ala, setengah daripada benda yang mustahil atas Allah. Wajib kita membina akidah. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, dan wajib kita menolak lawan dia. Itulah al-adam, mana ketiadaan adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang ketiga, iqamatud dalil, mendirikan dalil. Bagaimana kalau tak diri dalil, kita yakin Allah Ta'ala mawujud, Allah Ta'ala ada, dan kita yakin bahawa tak ada bagi Tuhan tu mustahil, kita tak terima. Dalil, dalil tak tahu. Bila dalil tak tahu, khilaf ulama. Setengah kata Islam, setengah kata kafir. Ya. Siapa yang tak ada dalil, dia tak nampak langsung dalil. Walaupun dalil-dalil ijmali, maka iman dia maknanya taradud. Dia bertaklid. Man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Siapa yang dalam akidah dia bertaklid, ikut saja, yakin tapi ikut tak ada dalil, maka iman dia lam yakhlu min tardidi, tidak sunyi daripada bergonggah. Itu bahaya. Tapi kaul mu'tamad mengatakan iman dia sah, ya, iman dia sah, tapi ma'al isyan, serta berdosa kalau dia boleh mendirikan dalil, sengaja dia tak mendiri dalil. Ya, benda lain dia boleh fikir, ya, sampai dapat sijil profesor kan, tapi buat ketuanan buat bodoh dia kan. Itu maknanya tiap-tiap langkah dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tak selesaikan dalil berdasarkan kepada Quran banyak dan hadis-hadis Nabi. Pertama Tuhan tu sekali ijmal, qulin zuru maza fis samawati wal ardh. Sila perhati apa yang ada dalam langit bumi. Perhati tu ambil dalil lah. Dalam hadis Nabi kata apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkur fi zatih. Maka bertafakurlah kamu memikir, atau maksudnya ambil dalil lah tu, tentang kejadian-kejadian makhluk supaya kamu kenal dengan sebenar Allah Ta'ala. Maka dalil, kalau kita tengok sini, sama ada dalil tu dalil yang diambil daripada Al-Quran, hadis, daripada nakliyah, dalil nakal, atau dalil akli, dalil menggunakan hujjatul akliyah, ya. Dan seringkah-ringkah dalil dua patah ya. Dalil wujud Allah Ta'ala, dalil kidam sampai kaunuhu mutakalimat, dua patah aja. Hudusul alam, baharu alam. Kalau itu pun tak boleh, itu berangkat ke baling dengan laut. Dalil kata baharu alam, dua patah, dia pun tak ingat juga ke baling dengan laut. Ya, cuma kena faham apa makna hudusul alam, apa makna baharu, apa makna alam, dan bagaimana dia panggil wajhut tanasub, wajah kemunasabahan, menunjuk baharu alam di atas sabitnya segala sifat tadi, daripada wujud sampai kepada kaunuhu mutakalliman indal maturidiyah, dalam perjalanan maturidiyah. Ya, ini akan dibincang belakang. Baik, sekarang dimasuk dalil yang pertama. Bermula dalil wujudullah Ta'ala. Dalil wujud Ta'ala tu, dalil wujud mana? Pada azal lagi. Ini nak keluarkan ada wujud, tapi wujud yang panggil arif. Arif mana baru datang, asal tak ada. Dah dikendaki di sini, tak dikendaki. Yang dikendaki wujud yang azali, mana wujud yang sedia kala. Pertama, dalil Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard ila akhir tu ayat Quran tu. Mana tamim ila akhir. Sempurnakan ayat ni panjang lagi. Dia ambil mahal terjemah kendak dia tu. Jadi ayat ni jelas menunjukkan Allah Ta'ala alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi hingga akhir ayat. Jadi dalam ayat ni kalau kita tengok, mengenal Allah Ta'ala ialah bil awsaf, dengan sifat, bukan mengenal bikun hizat, dengan hakikat zat tak. Tengok sini Allah Ta'ala tunjuk kita, Allahu allazi, allazi itu sifat, ya. Allah yang Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Mana bumi adalah masnu', benda yang jadikan atau makhluk. Jadi maknanya mengenal dengan sifat yang didedahkan dalam Al-Quranul Karim. Baik itu. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan langit dan bumi, dalam ayat lain wama bainakuma, antara dia, maka hendaklah kita murakabahkan. Yang pertama, kita muhasabah. Mana banyak menggunakan ayat ni memerhatikan sebagai dalil, kemudian membuat pendekatan dalam
Iaitulah memandang ciptaan Allah, maka hasilnya dua. Satu, dia akan terbit dalil, itu bagi ahli syariah, mengenal Tuhan menggunakan hujjah akli, dalil, dan burhan. Bila dia naik satu peringkat lagi, maka langit bumi ini tak disebut sebagai dalil, tapi dipanggil mazhar. Mazhar apa mazhar? Ay mahaduz zuhur, iaitu cermin. Semua kewujudan makhluk ni mencerminkan kewujudan Allah Ta'ala. Sebab kalau kita tengok pada cermin tak nampak, apa makna cermin tu ada masalah? Cermin tu tebal, dia apa? Debu ditebal, kena lap balik. Jadi cermin kalbi kita tadi, naklah kita proses, jaga sentiasa, jangan dia menjadi sebab dia tertutup. Jangan ditutup aghyar, akdar, dosa, maksiat, mungkar, sehingga dia tak nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Kemudian dia kata bermula tahqiq yang demikian itu, bahawasanya Allah Ta'ala nak mentahqiqkan ni ayat ni, jikalau tiada bersifat dengan wujud yang hakiki. Ada dia guna jikalau tu, jikalau tiada bersifat dengan wujud yang hakiki. Mana diguna ulama usulin ambil makna jikalau ni, dia ambil daripada ayat laukana fihima alihatun illallah. Jawab dia apa? La fasadata. Dia ulama buat tu semua ada apa? Mastanat, tempat sandaran dia tu. Dia kata jikalau, kita ambil tadi wujud kan. Jadi sekarang jikalau tiada bersifat dengan wujud, apa jadi? Situ cara dia panggil apa? Cara mengambil akan dalil untuk mentasbitkan, memantapkan akan pegangan kita tadi. Ini berdasarkan kepada ayat juga tu ulama buat tu. Ayat laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Quran aja tu. Laukana fihima aliha. Kalau ada dalam alam langit bumi ni selain Allah Ta'ala, selain Allah ada tak? Mana ada? Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu Tuhan yang tunggal. Tiba-tiba dalam ayat ini Allah Ta'ala kata kalau ada dua. Bermakna apa? Dia bawa kita memodali dengan takdirkan kalau mustahil apa jadi. Itu maksudnya. Kalau ada dua Tuhan, jawab dia la fasadata, nasai punah jahanam habis mukul bumi. Sekarang proses perjalanan cantik tak? Cantik, malam siang semua cantik, pentadbiran. Itu menunjukkan bahawasanya al-mujid huwa Allah faqat. Pencipta dia seorang ni. Kalau dua dia punah jahanam. Jadi mafhum mukhalafah bila kita tengok penciptaan, kecantikan alam semua ni, ini menunjuk kepada wahdaniyatillah. Semua alam ni menunjuk kepada tunggal Tuhan. Itu maksudnya. Seolah-olah semua alam dia berkata, Allahu yattasif bil wahdaniyah, law lam yakun kazalik lam yujad syai'un minal awalim. Allah Ta'ala bersifat dengan tunggal, esa, ahad. Kalau ada satu Tuhan lain dan saya, kita semua pun tak ada. Itu maksudnya. Jadi kewujudan kita terang, menunjukkan atas keesaan Allah SWT. Sebab keesaan ini merupakan satu perbahasan yang paling besar dalam perbahasan ketuhanan. Sebab esa itu mana tauhid. Nak mengeluarkan supaya kita keluar, jangan jadi tasyrik. Lawan tauhid ialah tasyrik. Tauhid ambil kalimah wahada, yuwahidu tauhidan, syarraka yusyariku tasyrikan. Itu masdar dia. Maknanya lawan tauhid adalah tasyrik. Mana agama yang menyekutukan Tuhan, inilah yang dibenteras oleh seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wasallam, terutama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mencantas segala unsur kesyirikan. Dia mesti tunggal dia. Jadi ketunggalan Tuhan tu lagi jelas dipandang apabila kita memahami akan dalil dan kita susuli dengan pengelapan rohani. Lap jiwa kita tadi dengan banyakkan zikrullah, nida mujarrad lagi tegang. Az-zikr lahu nur. Lagi banyak zikir lagi terang nur dia. Lagi nampak jelas. Dan bila nampak terang tu, situlah tempat kelazatan kita dengan Allah Ta'ala, bernikmat dengan Tuhan itu. Jadi bermula tahqiq demikian itu bahawasanya Allah SWT jikalau tiada bersifat, ini takdir, kalau tak bersifat dengan wujud yang hakiki, mana nak keluar wujud kita ni, tak masuk. Nabi kita ni ada ni, ada kita ni tak pakai pada pandangan dia. Sebab ada kita ni bukan ada yang sebenar-benar. Apa makna ada sebenar? Ada yang sebenar ialah ada yang mutlak.
Apa makna mutlak? Ada, dia tidak diikat dengan sesiapa. Ada pun ada makhluk, dia bukan mutlak, lawan dia muqayyad. Semua kewujudan kita ni muqayyad, mana diikat. Siapa yang mengikat? Huwal fa'il. Hakiki huwallahu ta'ala. Ya, wujud kita siapa ikat? Diikat. Tarikh lahir kita siapa ikat? Umur kita berapa siapa ikat? Ya, sakit pening sihat kita, makan rezeki sampailah kita balik seterusnya. Siapa yang ikat? Dia. Dia yang mentaksiskan maknanya. Ya, dia mentaksis itu mana mengikat. Ya, masya-Allah kan, wa man lam yasha'lam yakun. Apa yang Tuhan kehendak tu saja berlaku. Apa yang tak masuk dalam taksis iradat tak akan berlaku. Jadi semua tu membayangi terang, ya, cermin memandang akan taksis iradatullah taala. Jadi wujud yang hakiki. Kalau tak ada wujud hakiki, ya, dan dengan segala sifat kamalatnya pada azali, jawab dia tu, dan saya tidak didapat mengada ia akan suatu daripada makhluk. Satu makhluk pun tak akan ada. Sebab yang boleh membawa keluar daripada tak ada kepada ada, status zat tu misilah wujud dia adalah wujudul hakiki. Apa makna wujud hakiki? Wujudul mutlak. Apa makna dia? Wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan, dan wujud dia tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Maka yang macam ni siapa dia ni? Ahad, ditunggal, dia seorang. Lain tak ada. Mana ada selain Allah Ta'ala? Wujud dia tidak didahului oleh ketiadaan. Ada? Mana ada? Semua didahului oleh ketiadaan. Itu dipanggil hudus. Ya, yang bersifat dengan hudus dipanggil hadis. Bila banyak jamak dia panggil hawadis. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Mana Ta'ala takhalluf, dia menyalahi, tidak mau masalah dengan segala makhluk. Kita dengan Tuhan tidak ada satu jalan pun persamaan, tak ada. Zat, sifat, afal tak sama. Sebab hakikat kita adalah mungkin, hakikat Allah wajib, kita baru dia wajib. Sebab tu bila kita tengok lagi terang kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat, ya. Padahal sekalian makhluk itu ada serta berkendak kepada yang mengadakan. Kita sendiri kan berhajat kan, mana tiap-tiap berhajat, ya, tak sah dia memiliki dan menyandarkan makna ketuhanan. Tuhan mesti dia tempat berhajat. Sebab semua makhluk kalau kita tengok dia boleh menentu tak? Kalau tuan-tuan boleh menentu siapa nak jadi susah, siapa nak sakit. Tapi kenapa sakit? Siapa nak susah, siapa tak nak senang. Tapi kenapa tak senang-senang? Siapa nak mati? Kalau boleh semua nak mati. Quran kata apa? Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan ya Muhammad, kematian yang kau nak lari daripada dia, fa innahu mulaqikum, dia akan bertemu kamu, jangan larilah. Terutama siapa yang takut mati. Menatang kafir takut mati kan. Dia cakap topik Cina tu. Hei, lu macam nak mati. Hei, jangan sebut dah. Sui besok nak kojol. Besok nak mampus. Mati dia mana tu kalau boleh tak nak mati. Ya, tempat sebut mati cukup di pantang. Apa kata? Kau pantang ke tak pantang, dia datang habis jalan. Oh, nak mati, tak nak mati pun mah. Kau bersiap mati, tak bersiap pun mah mati. Kau berjuang mati, kau tak berjuang pun mah mati. Semua sama je kan datang. Bermakna apa? Wujud kita adalah diikat oleh dua ketiadaan. Asal tiada dan balik kepada tiada. Itu dia kata wujud yang dhaif, yang lemah. Wujud yang ni tidak ada wajah taksir. Dia tidak boleh memberi penentuan pada hakikat dan tidak boleh mengatur pada hakikat. Ya. Sebab tu ulama kata, satu ulama kata, aku kenal Tuhan cukup dengan dua perkara. Yang aku tak dapat, yang aku tak nak, aku kena tanggung. Dah aku tahulah ada zat yang ijaz benda ni. Ya. Siapa nak susah, siapa nak sakit, siapa kena tanggung, siapa nak problem, siapa kena tanggung. Tahulah ada orang susun benda tu. Ya, di atasannya penyusun yang maha besar, wallahu subhanahu wa ta'ala. Habis. Padahal sekalian makhluk, apa makna makhluk? Allazi khuliqah, benda yang dijadikan tu makhluk. Ya. Lawan ni ialah khaliq. Apa makna khaliq? Allazi khalaqah, yang menjadi. Kita yang kena jadi. Itu dua tak boleh pisah. Ya, makhluk mana yang dicipta, khaliq mana pencipta. Jadi dua rangkaian, dua benda tak boleh berpisah tu. Dia yang mencipta segala-galanya dan dia mengejaz segala-galanya. Ya. Serta berkendak kepada orang yang mengada akan dia. Sebab bila makhluk dia berkendak pada mujid atau fa'il ataupun muassir, ya.
Kerana mustahil mereka itu ada dengan sendiri. Dia tak ada berjanji, ada pun ada je. Itu mustahil akan tak terima. Dengan dalil berulang-ulang segala adat yang kekurangan bagi mereka itu. Padahal tiada dapat mereka itu menolak akan dia daripada jihad zat, pihak zat mereka itu sendiri. Ya, apa yang datang musibah dia boleh tolak? Tak boleh tolak. Ya, kalau beri manfaat pun tak ada siapa boleh beri. Batu wirid untuk tua kita apa? La mani alimah wala mu'ti alimah anak tak. La, ya, tidak ada orang la mani, tak ada orang boleh blok barang yang Tuhan nak bagi. Dia mesti sampai. Dan tidak ada orang boleh bagi kalau Tuhan blok. Itu mana? Kunci habis itu. Mana al-mu'ti huwallah. Nama Tuhan yang memberi dia, itu nama dia Asma. Ya. Al-mani yang blok pun dia juga. Ya, kalau dia blok dia tak ada siapa dapat dan itu makna dia. Habis tu. Dan satu lagi, maka tidak dapat tiada daripada orang yang lain daripada diri mereka itu, makhluk ni, kita semua ni lah, yang mengadakan mereka itu, mana yang mengeluarkan daripada tiada kepada ada, dan yang menolak akan kekurangan mereka itu. Tuhan yang menolak kekurangan yang ada kat kita. Ya. Mula jahil satu kekurangan, lepas tu dia beri ilmu, kan? Sakit, kemudian dia beri kesihatan dan seterusnya lah. Jadi siapa yang ejaz dia, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana barang yang lain daripada Allah Ta'ala, daripada segala makhluk ni, kita semua ni, jawab dia apa? Bersamaan sekaliannya. Khabar itu semua sama ya. Sekalian ni daripada jihad. Jihad tu mana jihad? Pihak. Jangan baca jihad belakang. Jihad tu mana apa? Pihak. Daripada pihak lemah mereka itu. Ya, apa jenis makhluk lah. Hakikat semua ada bersifat dengan apa? Dhaifun, lemah. Dan kekurangan. Apa makna kekurangan? Berhajat. Awal-awal yang berhajat ialah apa? Al-ijad. Sebab asal kita makhluk kan. Bila makhluk asal tak ada. Hajat pertama apa? Al-mujid, yang mengeluarkan dia daripada tak ada kepada ada. Sebab dia kata nikmat antara nikmat besar ialah nikmatul imdad wa nikmatul ijad. Nikmat ijad Tuhan mengadakan, mujur taklah senaraikan dalam taksis iradat kita ni penghuni dunia sementara. Kalau tidak kita pun tak ada kan. Ya. Fikir balik besarnya nikmat Tuhan, nikmatul ijad. Nikmat Tuhan mengeluarkan kita daripada tak ada, dapat kita duduk menumpang sementara. Jangan rasa nak lama-lama sementara. Tapi esok lusa malakul maut sampai kan. Ya. Dan berhajat mereka itu Tuhan juga jadikan. Kita dijadikan buat dipakaikan sifat kekurangan dan dipakaikan sifat kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Itulah sifat kita. Khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia serba serbi dalam kedaif. Maka sila kenal diri dia. Sebab dia kata man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Dia kenal diri dia apa? Ad-dhafu, dhaif. Maka dia kenal Tuhan dia al-qawi. Dia kenal diri dia al-jahlu, jahil. Maka dia kenal sifat Tuhan al-ilm dan seterusnya. Sebab kita sifatkan Tuhan muta'arid, dia bertentang. Yang wajib bagi Ta'ala, mustahil bagi kita. Segala kesempurnaan tu wajib bagi Ta'ala, bagi kita mustahil. Ya, yang mustahil bagi kita pula apa? Segala kekurangan. Ya, yang mustahil bagi itu segala kesempurnaan. Itu wajib bagi Allah Ta'ala. Segala kesempurnaan adalah milik dia. Mana kita sentiasa, mana mukhalafah. Tidak ada jalan persamaan antara kita, ya, zat yang baru dengan zat Allah Ta'ala yang sediakan. Sebab ada Allah Ta'ala ialah asliyun, asal. Ada pun ada kita baru datang, ya, setelah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita dengan Tuhan tidak berpisah, tapi tidak bersekutu. Jaga dulu kalimah. Dia sebut dalam kitab Kashful Asrar, kita dengan Tuhan tidak berpisah, ya, tidak bersatu, tapi tidak bercerai. Kita biasa kalau bercerai, satu bercerai, tak, dua-dua tidak. Apa makna ni? Kita nak makna dia. Kita dengan Tuhan tidak bersatu, toleh ittihad, sebab hakikat lain-lain. Antara wajib kita baru. Tak boleh bersatu. Tak bersatu bercerai pun tidak. Apa makna tak bercerai? Mana kita sentiasa ada dalam takluk dia. Itu maksud dia. Ya, mana ada makhluk yang ada lepas daripada tasis iradat? Ada. Mana ada makhluk yang atas dunia ni dia lepas daripada taksirul qudrah? Ada. Tak ada. Mana ada maujud makhluk yang ada ni dia boleh lari daripada ilmu Tuhan? Boleh. Tak ada. Boleh lari daripada iradat Tuhan, boleh lari daripada sama'.
dan ilmu basar ada, tak boleh, semua terikat. Itu maksud dia mu'allaq, terikat. Jadi memandang dengan berpegang, di sini beza dia. Ulama ahli syariat Usuluddin berpegang, mengajak kita berpegang bahawasanya kita terikat dengan ulama sufi mengajak kita pandang, rasa. Itu lain syuur. Ya, terasa keterikatan makhluk seluruh dengan Allah, dirasa ke dalam kalbi, roh dan sir dia. Atau lagi tinggi dia akan naik makrifat ni. Kalau peringkat basic ni awal tauhid am, dia bina akidah. Ya, ini kita bina akidah peringkat awal. Kitab yang kedua ni kita tasawuf, dia panggil tauhid khas. Dia nak membina akan apa? Keperasanan. Bukan sekadar tahu tapi nak perasan. Ya, jangan buat tak perasan. Kita kalau anak tak buat tak perasan, kau ajar macam mana rasa? Kau ni aku ada, kau tak buat tak perasan, aku sopak kau kan. Kita ni angin kan, kau tak perasan aku kat depan tu. Wah, kau boleh jam 4 isap rokok depan aku. Wah, ni angin bawa dia kan. Kau yang buat tak perasan, kau ingat aku tunggul. Macam-macam keluar. Jadi maknanya kita jangan Tuhan, jangan buat tak perasan. Kalau mursyid saya dia pesan, kau jangan berani-berani lupakan Tuhan. Satu. Yang kedua, kau jangan buat tak perasan dengan Ta'ala. Dia pesan sikit, dia wali-wali pesan sikit. Dia bertepung, melekat dalam kalbi. Yang kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Gitu. Ya? Jadi babak sejawab dia. Sebab sentiasa perasan. Sebab nak suntik, sentiasa banyakkan zikrullah. Kemudian summakal, maka inilah wallah.